Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Prof. Aida. Kami dari kumpulan 11, iaitu saya Nur Kaunisha binti Zazmuddin bersama rakan-rakan saya Nadia, Nur Jalila dan Nur Arina akan membentangkan tentang reka bentuk kajian jenis kajian kes. Definisi kajian kes. Kajian kes ini melibatkan penyiasatan mendalam tentang fenomena kontemporari kehidupan sebenar di dalam konteksnya. Kajian kes memberi tumpuan kepada satu orang, kumpulan, organisasi ataupun sesuatu peristiwa. Penyelidikan kajian kes digunakan dalam banyak disiplin termasuklah sains sosial, pendidikan, kesihatan, perniagaan, undang-undang dan disiplin lain. Kajian kes adalah penyelidikan empirikal yang menyiasat fenomena kontemporari secara mendalam dan dalam konteks kehidupan sebenar, terutamanya apabila sempadan antara fenomena dan konteks tidak jelas. Itu menurut Yin 2009. Menurut Newman 2014 pula, penyelidikan yang merupakan pemeriksaan mendalam terhadap sejumlah besar maklumat tentang sejumlah kecil unit atau kes untuk satu tempoh atau merentasi beberapa tempoh masa. Dapat beberapa ciri-ciri kajian kes, iaitu yang pertama, kajian kes ini merupakan kajian jenis deskriptif di mana penyelidikan dilakukan secara terperinci tentang sesuatu fenomena. Yang kedua, fokus kajian kes ini adalah sempit. Penjelasan secara menyeluruh tentang semua aspek unit sosial, sama ada individu tunggal ataupun kumpulan sosial. Yang ketiga, data objektif dan subjektif digabungkan. Hal ini akan membolehkan kajian kes mencapai pemahaman yang mendalam tentang tingkah laku dan pengalaman individu tunggal. Yang terakhir, kajian kes ini berorientasikan proses, iaitu membolehkan penyelidik meneroka dan menjelaskan sifat proses yang berlaku dari semasa ke semasa. Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan kajian kes. Yang pertama, kelebihan kajian kes, pengkaji boleh mengumpul maklumat asas semasa peristiwa berkenaan berlaku. Pengkaji tidak perlu bergantung kepada laporan orang lain. Hal ini kerana kaedah ini tidak dihadkan kepada jangka masa aktiviti pengumpulan data seperti penggunaan kaedah soal selidik ataupun eksperimen. Pengkaji boleh memperolehi keseluruhan peristiwa yang berlaku dalam persekitaran yang natural. Pengkaji juga dapat mengkaji subjek secara mendalam dan memperoleh maklumat secara mendalam, terperinci serta menyeluruh tentang sesuatu kes. Pencarian maklumat daripada pelbagai sumber seperti laporan, minit mesyuarat, fail peribadi, dokumen yang berkaitan dan menemu bual kaki tangan yang terlibat. Ini merupakan cara pengkaji untuk mengumpul sesuatu data dalam kajian kes. Kaedah ini juga mempunyai tahap penerimaan yang tinggi dalam kalangan subjek kerana subjek menganggap kaedah pemerhatian digunakan lebih berbanding dengan menyoal. Ini kurang menekan kepada seseorang responden dan kurang bias. Kelemahannya pula, tahap reliability hasil kajian adalah terhad kepada data yang boleh ditentukan berdasarkan kepada tingkah laku yang boleh dilihat dengan mata kasar ataupun data permukaan sahaja, iaitu surface data. Pemerhatian dihadkan dalam cara untuk mempelajari sesuatu yang lepas. Ianya dihadkan kepada kaedah di mana untuk mengetahui tentang apa yang sedang berlaku pada masa kini. Sukar untuk mendapatkan data tentang topik-topik seperti niat, tingkah laku, pendapat dan keutamaan. Yang ketiga, kajian kes ni sukar untuk digeneralisasikan dari satu kes kepada kes yang lain. Selain itu, kelemahan kajian kes, pengkaji tidak dapat menentukan pemboleh ubah yang mempengaruhi keputusan kajian. Yang kelima, kajian sesuatu kes tidak dapat diwakili kes yang lain. Dan yang terakhir, pengkaji mestilah hadir semasa sesuatu peristiwa berlaku.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Aidah. Saya Nur Arina binti Muhammad Saleh daripada jurusan Psikologi Pendidikan Mod Cuti Sekolah semester 1 bagi tahun 2023. Saya akan membentangkan tentang kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian kes dan juga langkah-langkah pelaksanaan dalam kajian kes. Okey, sebelum tu saya akan paparkan slide. Okey. Okey, kesahan dan kebolehpercayaan kajian kes. Saya akan terangkan tentang kesahan. Apa itu kesahan? Kesahan adalah merupakan satu ujian yang baik yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan skor ujian yang tinggi yang dapat mengukur apa yang sepatutnya diukur. Seperti mana kita tahu, pengkaji akan menjalankan kajian kes dan memerlukan data dan data yang mempunyai kesahan yang terbaik. Kita perlu ukurlah dengan adanya skor ujian yang tinggi, maknanya mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang baik. Ujian yang baik seharusnya membekalkan data yang membolehkan pengkaji membuat keputusan yang mengguna. Kesahan melibatkan penggunaan kaedah yang tepat, instrumen yang sahih dan juga interpretasi yang tepat. Maknanya berdasarkan kajian kes tu, pengkaji perlu menggunakan kaedah yang paling sesuai, menggunakan instrumen yang paling sahih dan mampu membuat interpretasi berdasarkan data yang diperoleh. Kesimpulan ini dapat kita simpulkan bahawa suatu ujian yang baik iaitu ataupun sesuatu instrumen yang baik mampu menghasilkan skor ujian yang sah dan boleh dipercayai. Apakah tujuan membuat kesahan instrumen? Adalah penting kita tahu kenapa perlunya buatnya kesahan instrumen ni adalah kerana kesahan instrumen itu perlulah bersifat defensibility, iaitu mampu dapat dipertahankan, hasil kajiannya tepat dan berguna. Yang kedua, akurasi, iaitu mempunyai ketepatan. Iaitu berdasarkan kajian kes yang pengkaji jalankan mampu menjawab persoalan kajian. Yang ketiga, appropriateness, iaitu mempunyai kesesuaian, iaitu haruslah mempunyai relevan tentang tujuan kajian. Yang keempat, meaningfulness, iaitu perlulah suatu ujian itu perlulah bererti, iaitu memberi makna terhadap data melalui skor yang diperolehi berdasarkan tujuan kajian dijalankan. Dan yang terakhir iaitu usefulness, iaitu kebolehgunaan. Lepas tu iaitu sesuatu ujian itu mampu untuk membuat keputusan berhubung dengan apa yang cuba dicari. Apa berdasarkan tujuan dan objektif kajian mampu menghasilkan keputusan, berdasarkan itu mampu menghasilkan keputusan sesuatu ujian itu mampu menjawab persoalan dan capai objektif kajian. Okey, so sesungguhnya kesahan itu dapat membantu pengkaji memastikan bahawa penelitian yang dijalankan dengan cara yang betul dan memberi pemahaman yang tepat tentang topik yang diteliti. Iaitu seperti kita tahu, kajian kes tu mempunyai kesahan lah berbalik kepada tujuan dan objektif kajian itulah. Seterusnya adalah kebolehpercayaan. Apa itu kebolehpercayaan? Adalah kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan dan kestabilan dalam pengumpulan data. Dalam kajian kes yang kita jalankan, kita akan kumpulkan data dan pastikan data yang kita peroleh itu mempunyai kestabilan. Barulah wujudnya kebolehpercayaan dalam suatu kajian kes. Dalam kajian kes, kebolehpercayaan menunjukkan sejauh mana penelitian boleh dipercayai dan hasilnya boleh diulangi. Keputusan yang konsisten semestinya menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi lah. Sama ada kita menggunakan dalam kebolehpercayaan ni, kita gunakan instrumen yang sama untuk menghasilkan keputusan yang hampir sama ataupun hampir sama. Sekiranya instrumen yang sama tapi mempunyai keputusan yang berubah-ubah, itu menunjukkan iaitu sesuatu kajian kes itu tidak mempunyai kebolehpercayaan yang rendah. Antara instrumen yang sering kali digunakan sebagai alat pengukuran, yang pertama adalah temu bual, soal selidik dan juga pemerhatian. Melalui temu bual, soal selidik dan pemerhatian, dia akan mampu mendapatkan data bagi mencapai objektif kajian. Okey. Seterusnya saya akan membuat pembentangan tentang langkah-langkah pelaksanaan dalam kajian kes. Dalam kajian kes kita akan dapat tahu terdapat 8 langkah dalam pelaksanaan kajian kes. Yang pertama adalah dalam kajian kes, langkah pertama membina penyataan masalah. Membina penyataan masalah itu iaitu pengkaji perlulah mengenal pasti tujuan kajian yang ingin dijalankan. Mengenal pasti masalah yang ingin diselesaikan ataupun fokus dalam sesuatu kajian yang ingin dijalankan. Langkah yang kedua iaitu pengkaji membina objektif kajian. Objektif kajian ini perlulah selari dengan persoalan yang
persoalan yang berkaitan dengan kajian yang ingin dijalankan. Langkah yang ketiga adalah pekaji perlulah mengenal pasti kaedah kajian yang sesuai. Kaedah kajian ini dapat kita kenal pasti terdapat 3 jenis kaedah kajian, iaitu terdapat 3 jenis kajian, 3 jenis kaedah kajian kes. Itu yang pertama, kajian kes tunggal, kajian kes kawalan ataupun kajian kohort. Itu pekaji perlulah memilih sama ada kajian tunggal yang sesuai ataupun kajian kes kawalan yang sesuai ataupun kajian kohort. Langkah yang keempat dalam melaksanakan kajian kes adalah pengkaji perlu, ini yang paling penting lah, langkah pengumpulan data. Pengumpulan data ni boleh kita peroleh berdasarkan pemerhatian, temu bual, penyertaan dalam pemerhatian ataupun analisis dokumen. Pengumpulan data ini akan membawa kita kepada langkah yang kelima, iaitu pengkaji perlulah menganalisis data yang diperolehi. Berdasarkan data yang diperoleh itu, contohnya pekaji perlulah mengenal pasti pola-pola thread ataupun faktor yang berkaitan dengan kajian. Kaedah analisis data boleh kita kenal pasti seperti melalui analisis statistik, analisis tematik, analisis kandungan dan juga analisis naratif. Analisis naratif ni macam itulah tadi kalau kita dah peroleh data berdasarkan analisis dokumen. So pekaji perlu menganalisis data yang diperoleh daripada analisis dokumen itu dengan menggunakan analisis naratif. Langkah yang keenam pula, pekaji perlu menginterpretasi hasil kajian kes yang diperoleh. Iaitu interpretasi itu kena pasti hasil analisis data dan bandingkan dapatan kajian yang diperoleh pada kajian kes terkini dengan kajian kes yang terdahulu. Perlulah bandingkan sama ada berdasarkan yang terkini dan yang terdahulu. Pekaji perlulah sediakan hujah-hujah yang berkaitan bagi menyokong kajian kes yang dilaksanakan. Itulah yang pentingnya menunjukkan kesahan dan kebolehpercayaan dalam sesuatu kajian kes yang dijalankan. Langkah yang ketujuh, pengkaji perlulah membuat penyediaan laporan. Itulah seperti yang kita tahu, sediakan abstrak, tujuan, objektif, sediakan metodologi kajian ni seperti yang kita laksanakan ni kan, membuat dalam bentuk laporan. Dan yang terakhir iaitu penyebaran kajian. Pengkaji perlulah membuat pembentangan, penerbitan jurnal ilmiah ataupun perkongsian dalam konferens untuk memberi perkongsian ilmu kepada kepada pihak yang berkaitan lah untuk bersama-sama mengkaji dan menghuraikan kajian kes yang telah dijalankan. Setakat itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Nur Jalilah Anwar akan menyambung pembentangan kumpulan kami di bahagian B yang berkenaan dengan analisis jurnal kajian kes. Tajuk artikel jurnal yang kami pilih ialah Pemupukan Kreativiti Kanak-kanak, Kajian Kes Amalan Pengajaran Kreativiti di Sebuah Tadika Islam. Tujuan kajian ini adalah untuk meneroka amalan pengajaran kreativiti bagi memupuk perkembangan kreativiti kanak-kanak. Objektif kajian ini adalah yang pertama untuk menghuraikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru prasekolah dalam usaha memupuk kreativiti kanak-kanak. Yang kedua, menjelaskan pendekatan dan kaedah yang digunakan oleh guru prasekolah semasa proses pengajaran dan pembelajaran kreativiti mengikut tahap kebolehan dan keupayaan pembelajaran kanak-kanak. Yang ketiga, untuk mengenal pasti bentuk inisiatif yang digunakan oleh guru prasekolah untuk memotivasikan kanak-kanak semasa proses pengajaran dan pembelajaran kreativiti. Dan objektif yang keempat, menghuraikan bagaimana guru prasekolah menggunakan waktu pengajaran dan pembelajaran yang diperuntukkan untuk memupuk kreativiti kanak-kanak. Terdapat dua pemboleh ubah yang terlibat dalam kajian kes ini. Pemboleh ubah tidak bersandar ialah amalan pengajaran kreativiti dan pemboleh ubah bersandar ialah perkembangan kreativiti kanak-kanak. Seterusnya, kita pergi kepada kerangka konseptual kajian. Dalam artikel ini, kerangka konsep kajian adalah berdasarkan model pengajaran berkesan oleh Slevin tahun 1995 dan maklumat daripada pengkaji lepas yang memfokuskan kepada amalan pengajaran guru prasekolah dari aspek kualiti pengajaran, kesesuaian aras pengajaran, insentif dan peruntukan waktu menurut Amira Fiza Zaitun, Muhammad Faizal dan Faisal pada tahun 2016. Berikut ialah kerangka konseptual kajian bagi artikel jurnal ini. Perkembangan kreativiti kanak-kanak merupakan pemboleh ubah bersandar dan kualiti pengajaran, kesesuaian aras pengajaran, insentif dan peruntukan waktu merupakan pemboleh ubah tidak bersandar.
Seterusnya, bagi metodologi kajian, kajian ini menggunakan pendekatan berbentuk kualitatif yang cuba untuk meneroka amalan pengajaran guru prasekolah dalam pemupukan kreativiti kanak-kanak. Kaedah pensepelan bertujuan digunakan dalam kajian ini. Cikgu G bukan nama sebenar telah dipilih sebagai sampel kajian berdasarkan kepada 3 kriteria. Yang pertama, berpengalaman sebagai guru tadika lebih dari 20 tahun. Yang kedua, mempunyai kelayakan akademik dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Dan yang ketiga, beliau menyertai kajian ini secara sukarela. Dalam kajian kualitatif, hubungan baik antara pengkaji dan responden adalah perlu untuk mengurangkan kebimbangan dan membina kepercayaan. Dalam penyelidikan kualitatif ini juga, pengkaji sendiri berperanan sebagai instrumen atau alat penelitian. Menurut Osman pada tahun 2014 menyatakan bahawa penelitian kualitatif tidak mempunyai pilihan selain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Bagi kaedah pengumpulan data pula, pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, pemerhatian dan yang kedua adalah temu bual. Bagi pemerhatian, ketika pemerhatian dilakukan, pengkaji telah merakam beberapa foto insiden yang berlaku sepanjang sesi pengajaran Cikgu G berlangsung. Foto-foto yang diambil membolehkan pengkaji untuk memahami dengan lebih mendalam bagaimana Cikgu G dan kanak-kanak berinteraksi serta mengorganisasikan percakapan dan pergerakan. Gambaran tersebut tidak mungkin boleh diperoleh melalui rakaman audio dan catatan lapangan sahaja. Ini membolehkan pengkaji merujuk semula foto-foto tersebut untuk mengesahkan maklumat catatan lapangan. Bagi temu bual pula, penggunaan pelbagai kaedah untuk mendapatkan data membolehkan pengkaji membuat triangulasi bagi memperkukuh kesahan dapatan kajian. Temu bual yang dijalankan direkodkan dengan menggunakan alat perakam suara supaya tiada maklumat yang tertinggal ataupun tercicir. Seterusnya, kita pergi kepada dapatan kajian. Terdapat 4 objektif yang dicapai daripada kajian yang dijalankan. Kesemua objektif ini dibincangkan dengan membuat perbandingan daripada kajian yang sebelumnya. Yang pertama, menghuraikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru prasekolah dalam usaha memupuk kreativiti kanak-kanak. Yang kedua, menjelaskan pendekatan dan kaedah digunakan oleh guru prasekolah semasa proses pengajaran dan pembelajaran kreativiti mengikut tahap kebolehan dan keupayaan pembelajaran kanak-kanak. Yang ketiga, mengenal pasti bentuk insentif yang digunakan oleh guru prasekolah untuk memotivasikan kanak-kanak semasa proses pengajaran dan pembelajaran kreativiti. Dan yang keempat, menghuraikan bagaimana guru prasekolah menggunakan waktu pengajaran dan pembelajaran yang diperuntukkan untuk memupuk kreativiti kanak-kanak. Dapatan kajian akan dibincangkan berdasarkan 4 objektif kajian ini. Bagi objektif menghuraikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru prasekolah dalam usaha memupuk kreativiti kanak-kanak, guru berperanan utama sebagai pelaksana kurikulum. Keberkesanan kurikulum amat bergantung kepada dedikasi seorang guru. Menurut Rosmah dan Mariani pada tahun 2014, pada peringkat pertama sebelum proses pengajaran, guru perlu mempunyai kebolehan untuk mentafsirkan sukatan mata pelajaran yang hendak diajar bagi memudahkan guru merancang pengajaran dan mengenal pasti kaedah yang lebih berkesan. Bahan dan peralatan merupakan salah satu aspek yang memberi kesan kepada proses pembelajaran kanak-kanak. Aktiviti kreativiti melibatkan pembelajaran guna tangan, iaitu kanak-kanak melakukan kerja secara fizikal dengan menggunakan alatan. Dalam kajian ini, Cikgu G menggunakan ABM yang menarik minat kanak-kanak terhadap aktiviti pembelajaran. Dapatan kajian ini selari dengan hasil kajian Pandit dan Yogi pada tahun 2016 yang menunjukkan bahawa ABM mempunyai hubungan yang signifikan dengan kreativiti kanak-kanak. Seterusnya, hasil temu bual ini membayangkan bahawa guru yang kreatif dapat menstrukturkan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang menyumbang kepada perkembangan kreativiti mereka. Dapatan kajian ini selari dengan pandangan Rosmah dan Mariani pada tahun 2014 yang menyatakan bahawa guru selaku pelaksana boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan kaedah dan situasi. Kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Bagi hasil dapatan, berdasarkan objektif yang kedua pula, iaitu menjelaskan pendekatan dan kaedah yang digunakan oleh guru prasekolah semasa proses pengajaran dan pembelajaran kreativiti mengikut tahap kebolehan dan keupayaan pembelajaran kanak-kanak. Dapatan kajian ini, penemuan pengelasan dalam pengajaran adalah pemboleh ubah input yang melibatkan aspek isi kandungan. Isi kandungan adalah apa yang diajar kepada kanak-kanak. Cikgu G menyesuaikan aktiviti kreativiti dengan tahap kemahiran dan keupayaan kanak-kanak. Kanak-kanak dengan tahap keupayaan yang lebih baik diberikan aktiviti yang lebih mencabar, manakala kanak-kanak yang agak lemah dari segi pergerakan motor halus diberikan aktiviti yang lebih mudah.
Kedua, pengelasan dalam pengajaran guru melibatkan pemboleh ubah proses, iaitu bagaimana guru mengajar dan bagaimana kanak-kanak belajar. Aktiviti pengajaran guru seharusnya berdasarkan kepelbagaian kanak-kanak dalam aspek keupayaan, gaya pembelajaran dan minat. Pemerhatian di bilik darjah mendapati ketika proses PDP berlangsung, Cikgu Ji membuat pemantauan aktiviti kanak-kanak tetapi lebih banyak memberikan tumpuan kepada kumpulan yang ditugaskan untuk membuat aktiviti yang lebih sukar. Yang ketiga, pengelasan dalam pengajaran guru turut melibatkan pemboleh ubah dapatan iaitu tingkah laku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak hasil daripada proses pembelajaran. Pemboleh ubah ini boleh dilihat menerusi penilaian Cikgu Ji terhadap kanak-kanak berbentuk formatif berdasarkan kurikulum yang telah digubal seperti kerja berkumpulan. Dalam kajian ini, penilaian yang dilaksanakan adalah berbeza-beza berasaskan tahap keupayaan, gaya pembelajaran dan minat kanak-kanak yang berlainan. Okey, seterusnya dapatan kajian berbentuk insentif yang digunakan oleh guru prasekolah untuk memotivasikan kanak-kanak semasa proses PDP, di mana pekaji mendapati hasil temu bual bahawa guru yang mengemukakan soalan tentang pengalaman lepas dan pemahaman tentang konsep-konsep yang telah dipelajari mampu untuk mengasah ingatan kembali kanak-kanak, di mana kanak-kanak akan berusaha cuba mengenal pasti maklumat dengan lebih lanjut ataupun cuba untuk mengingati kembali apa yang telah dipelajarinya. Yang kedua, pekaji mendapati bahawa terbentuknya kumpulan kecil semasa proses PDP mampu meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak seperti bertolak ansur, bekerjasama dan saling menghormati. Kanak-kanak juga akan melibatkan diri secara aktif di samping dapat membangunkan emosi, kemahiran sosial, fizikal dan kognitif mereka. Yang ketiga, pekaji mendapati bahawa guru yang menggunakan kaedah pengajaran yang menarik seperti video iaitu secara visual ataupun menggunakan gambar mampu meningkatkan keupayaan dan gaya pembelajaran minat kanak-kanak tersebut, di mana kanak-kanak berasa isi kandungan tersebut adalah menarik dan seronok. Kenapa? Sebab kanak-kanak dia lebih kepada visual. Terdapat juga kanak-kanak yang lebih kepada visual lah, suka tengok gambar-gambar, video. Seterusnya ialah pengkaji mendapati bahawa dengan penggunaan nilai intrinsik oleh guru mampu untuk memotivasikan kanak-kanak, di mana di situ dapat memberi kebebasan kepada mereka berasaskan minat dan keseronokan belajar. Kebebasan merupakan salah satu ciri penting dalam pembelajaran berpusatkan murid yang menggalakkan kreativiti kanak-kanak. Yang terakhir, pekaji mendapati bahawa dengan adanya pemberian hadiah daripada guru mampu untuk meningkatkan motivasi kanak-kanak untuk belajar, di mana selepas diberikan hadiah, kanak-kanak akan merasa seronok dan akan melakukan pekerjaan ataupun tugasnya dengan lebih kreatif ataupun dengan lebih rajin lagi. Okay, seterusnya kita lihat kepada dapatan kajian bagaimana guru prasekolah menggunakan waktu pengajaran dan pembelajaran yang diperuntukkan untuk memupuk kreativiti kanak-kanak, di mana pembelajaran murid meningkat dengan perancangan dan penggunaan masa yang berkesan di dalam bilik darjah, dan guru juga perlu menentukan peruntukan masa yang sesuai agar proses pengajaran dapat diselaraskan dan dilakukan dengan sempurna, serta pelibatan kanak-kanak dalam sesuatu aktiviti kreativiti juga dapat dimaksimumkan. Jumlah waktu yang bersesuaian untuk pembelajaran kreativiti ini bergantung kepada dua faktor. Faktor yang pertama iaitu waktu yang diperuntukkan guru untuk menjalankan aktiviti pengajaran mata pelajaran tersebut, di mana faktor ini bergantung kepada kawalan pihak sekolah, khususnya guru, di mana mereka yang menentukan waktu yang sesuai untuk proses pengajaran. Yang kedua ialah faktor berkaitan waktu yang digunakan oleh kanak-kanak untuk aktiviti pembelajaran, di mana kreativiti kanak-kanak dapat ditingkatkan jika mereka diberikan masa yang secukupnya dalam menjalankan sesuatu aktiviti. Faktor ini bergantung pula kepada pengajaran berkualiti guru ataupun motivasi kanak-kanak dan waktu pengajaran yang diperuntukkan oleh guru. Seterusnya lihat kepada implikasi kajian kes, di mana aspek pengetahuan, kemahiran sikap dan personaliti guru prasekolah perlu diberi perhatian sewajarnya dalam usaha memupuk kreativiti kanak-kanak prasekolah. Seterusnya, waktu PDP yang diperuntukkan selama 1 jam juga agak sukar untuk guru memastikan hasil pembelajaran tersebut mencapai objektifnya. Dan yang ketiga, aspirasi negara untuk melahirkan modal insan yang kreatif dan inovatif serta mampu bersaing di peringkat global pun susah untuk direalisasikan sekiranya guru tersebut tidak memiliki kompetensi yang diperlukan. Implikasi seterusnya ialah perkembangan kreativiti kanak-kanak akan terjejas sekiranya guru prasekolah tidak atau kurang kompeten dalam amalan pengajaran. Dan yang terakhir ialah pemupukan kreativiti ini memerlukan guru prasekolah lebih mendekati, memahami masalah dan keperluan kanak-kanak yang berbeza-beza. Dalam konteks ini, guru perlu memastikan rancangan aktiviti pembelajaran dan pengajaran adalah bersesuaian mengikut minat dan tahap keupayaan kanak-kanak tersebut. Guru perlu mengambil tahulah perbezaan dalam kalangan kanak-kanak sebab setiap individu adalah unik dan berlainan cara pembelajarannya.
Okey, yang ini adalah cadangan bagi topik kajian artikel ini, di mana pekaji telah mencadangkan bahawa pihak pentadbir di Tadika digalakkan untuk sentiasa memberi sokongan dan mewujudkan persekitaran yang kondusif serta memberi autonomi pada guru dalam mengamalkan pengajaran secara kreatif, di mana hal ini mampu meningkatkan perkembangan kreativiti dalam kalangan kanak-kanak. Yang kedua adalah guru disarankan untuk meningkatkan profesionalisme diri dalam bidang kreativiti dan pengajaran kreatif dengan menghadiri kursus-kursus yang dianjurkan oleh KPM ataupun pihak-pihak yang berkaitan. Cadangan yang ketiga ialah latihan pengajaran kreatif ini lebih berkesan sekiranya diberi pendedahan awal kepada guru semasa mereka berada di universiti ataupun IPG. Yang keempat adalah peruntukan masa yang lebih panjanglah bagi sesi PDP, di mana hal ini untuk memberi masa yang cukup kepada guru melaksanakan pengajaran dan kanak-kanak untuk belajar. Dan yang kelima, KPM perlu lebih proaktif dalam memberi latihan pembangunan profesionalisme dalam usaha meningkatkan pengajaran kreatif guru-guru prasekolah. Khusus berkaitan pengajaran kreatif perlu diperbanyakkan lagi lah. Walau bagaimanapun, sebuah modul latihan pengajaran kreatif yang khusus untuk guru prasekolah perlu dibina dan diuji keberkesanannya terlebih dahulu secara ilmiah. Tujuannya adalah untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan modul latihan tersebut berada pada tahap yang baik. Okey, secara kesimpulannya, kajian kes ini merupakan salah satu cabang yang